Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar murid-murid Bahasa Melayu tahun 3, tajuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kita akan lihat apa itu ayat tunggal. Okey, ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat sahaja. Satu subjek dan satu predikat sahaja. Kalau lebih, bukan ayat tunggal ya namanya. Okey, tapi apa itu subjek? Apa itu predikat? Okey, subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Okey, manakala predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Okey, maknanya subjek ni kita nak cerita tentang siapa, tentang haiwan ke, okey, tentang binatang tu ke, tentang tempat ke. Okey, manakala predikat ni kita nak ceritakan tentang orang tadi, tentang haiwan tadi, tentang benda tadi ataupun tentang tempat tadi. Okey, kita lihat contoh. Okey, di sini saya ada beri 4 contoh ayat tunggal. Kita lihat ayat tunggal yang pertama, Muhammad Alif, murid saya. Okey, Muhammad Alif satu subjek, murid saya satu predikat. Okey, kan nampak tu satu subjek, satu predikat. Okey, contoh ayat yang kedua, budak-budak itu bermain badminton. Budak-budak itu satu subjek. Okey, bermain badminton, satu predikat. Okey, contoh ayat yang ketiga, Kampung Slim indah sekali. Okey, Kampung Slim satu subjek, indah sekali satu predikat. Dan ayat yang terakhir, ayat keempat, hadiah ini daripada Anis. Hadiah ini satu subjek, daripada Anis satu predikat. Okey, gitu. Jadi ini adalah contoh ayat tunggal. Okey, kita lihat seterusnya ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ialah ayat yang mempunyai jumlah subjek dan predikat melebihi satu. Mungkin subjeknya ada 2. Mungkin predikatnya yang ada 2 ataupun 3. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, kata hubung seperti dan, sambil, kerana, okey, dan sebagainya perlu digunakan untuk membentuk ayat majmuk. Biasa dalam ayat majmuk ni memang ada kata hubung. Okay, ini adalah contoh lah dan sambil ni. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kata hubung yang mungkin kamu dah pernah belajar. Okay, ataupun pernah baca buku terjumpa. Okay, contoh perkataan tetapi, lalu, okay, dan sebagainya. Kita lihat contoh ayat majmuk. Okay, ayat yang pertama, Khalif dan Firash bermain bola. Okay, lihat Khalif satu subjek, Firash satu subjek, bermain bola satu predikat. Okay, dalam ayat ni ada 2 subjek. Kan dia melebihi satu kan? Jadi ditambah pula dengan kata hubung dan. Okay, jadi ayat ini tergolong sebagai ayat majmuk. Okay, kita lihat pula ayat yang kedua. Danisha berehat sambil mendengar radio. Okay, Danisha satu subjek, okay, berehat satu predikat, mendengar radio satu predikat. Okay, jadi dalam ayat ni ada berapa predikat? Ada 2 kan? Okey, jadi ayat ni ayat majmuk. Okey, ditambah pula dengan kata hubung sambil. Okey, Danisha berehat sambil mendengar radio. Kita lihat contoh ayat yang ketiga. Puan Baizura bimbang kerana anaknya belum pulang. Okey, dalam ayat ni ada satu subjek, Puan Baizura. Okey, ada 2 predikat. Mana predikatnya? Bimbang, anaknya belum pulang. Okey, ditambah pula dengan kata hubung kerana. Okey. Oleh itu ayat ini tergolong sebagai ayat majmuk. Okey, diharapkan murid fahamlah contoh-contoh yang cikgu bagi. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, ini adalah contoh petikan yang cikgu ambil dalam buku teks Bahasa Melayu muka surat 3. Okey, jadi kita nak cuba membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, murid-murid boleh dengar cikgu baca. Nanti cikgu nak murid-murid pula baca, rakam dan hantar pada cikgu. Okey, kita lihat sama-sama ya kelas. Okey, Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga.
Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Okay, itu adalah contoh cara membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sekian, terima kasih.